Bagi soalan 3, diberi fungsi G inverse fx sama dengan 2x log 1 per x dan fungsi fx sama dengan 3x log 6 per x tambah 2. So, untuk soalan A, kita suruh cari fungsi gx. Untuk cari fungsi gx, kita first perlu cari fungsi G inverse x. Sebab itu yang terdapat dalam fungsi perubahan. So, untuk memperoleh G inverse x ni, sekali kita perlu cari f inverse x. Sebab untuk mencari yang di dalam, kita perlu cari f inverse x lalu masukkan dia sebagai nilai x. So, f inverse x sama dengan negatif 6 tolak 2x per x log 3. Kemudian masukkan persamaan ke dalam persamaan G inverse dalam persamaan ini dan jadikan dia sebagai x. So, hasil daripada itu kita dapat G inverse x sama dengan 9 tambah 5x per 6 tambah 2x. Kemudian untuk cari gx kita perlu songsalkan dia lagi, inversekan dia lagi. So untuk inversekan dia lagi hanya perlu tukar gx kepada y, kemudian jadikan x sebagai perkara rumus dan tukarkan y balik kepada x. So jawapan yang kita akan dapat gx sama dengan 9 tolak 6x per 2x tolak 3. So, untuk soalan B pula, dia suruh cari nilai P jika GP sama dengan 2. So, perkara pertama yang kita perlu lakukan adalah ambil GX ni dan gantikan X pada P. So, kita ambil 9 tolak 6P per 2P tolak 5. So, kemudian daripada sini kita boleh selesaikan dia lah. Kita perlu pindah-pindah. Kita dapat jawapan P sama dengan 1/9, sorry. Okey, itu saja untuk soalan 2. Bagi soalan 4A, diberi satu raja 3/1 dan juga diberi persamaan y sama dengan x tan theta tolak gx square per 2 v square dan sec square theta. So, dan soalan meminta jika V sama dengan 20, G sama dengan 10 dan udara itu jatuh ke tanah di satu titik tetap P yang terletak 24 meter dari O, cari nilai tan theta. So, first sekali untuk menyelesaikan masalah ada tetapkan Y pada sifat. So, kita tahu dia mau tahu dia punya X. So, untuk cari dia punya X, kita hanya perlu tukar dia. Dia jadi y sama dengan sifar. Yang ini dan ini. Okay, so first, selepas itu kita hanya perlu huraikan ataupun pecahkan persamaan. So kita sini ada dua, satu ada tan, satu ada sec. So kita dari sini kita boleh pilih sama menggunakan cos semua ataupun tan semua. Sebab sec square theta dia boleh pecahkan dalam satu tambah tan square theta kita menggunakan tan. So dari sini kembangkan lagi dia akan jadi satu persamaan kuadratik 24 tan theta tolak 36 per 5 tolak 36 per 5 tan square theta sama dengan kosong. So dari situ kita hanya perlu faktorkan dan kita dapat persamaan ini. Dan daripada sini kita boleh tahu tan theta sama dengan 3 dan 1 per 3. Kemudian untuk B diberikan rajah lain, rajah bulatan dan unit yang bulatan yang diwakili sudut 135 di sini. So selebihnya adalah 45 darjah. So dia minta cari nilai cosec negatif 45 dalam beri jawapan dalam bentuk square root A. Okay, so first sebab dia bilang sebab nilai cosec sama dengan 1% dan untuk sin yang nilai dia negatif, dia terletak antara di third quadrant ataupun fourth quadrant. So, sini saya ambil third quadrant. So, untuk sin 45, dia sama dengan tentang negative square 2 over 2 per 1 per 1. So, kita akan dapat sin inverse 45 sama dengan negative square 2 per 2. Lepas tu, untuk cari dia punya cosec, hanya perlu 1 over to sin
1 over sin negative 45. Kita dapat jawapan dia negative square root 2. Okey, itu saja untuk soalan 4. Untuk soalan 6, diberi dalam kurungan H tambah 2, dalam kurungan 2H plus 11 dan H tambah 2 per 9 adalah 3 susunan ganjil. Yang pertama, suatu janjang aritmetik. So, janjang aritmetik, kita tahu dia punya ciri-ciri adalah mempunyai beza sepunya. So, soalan pertama, cari nilai H. Untuk cari nilai H, so kita tahu ini adalah dalam satu janjang. So, kita tahu dia ada persamaan, iaitu katakan inilah T1, T2, T3, nilai T1, T2, T3. Kita boleh tahu dia punya hubungan adalah T2 tolak T1 sama dengan T3 tolak T2. Kerana T2 tolak T1 sama dengan D dan T3 tolak T2 sama dengan D. So, daripada situ kita hanya perlu tuliskan dia dan selesaikan dia. Dan jawapan yang kita dapat H sama dengan 109/13. Okey, kemudian diminta beza sepunya, beri jawapan dalam bentuk A per B. So, pertama adalah cara first sekali kita perlu buat adalah boleh pilih sama ada menggunakan T3 tolak T2 ataupun T2 tolak T1. Guna T2 tolak T1 sebab nampak ni. So, hasil adalah T2 tolak T1, T2 tolak T1 sama dengan H tolak 13. Kemudian hanya tukar H ni dengan nilai yang kita peroleh di soalan A tadi. Dari situ kita akan dapat jawapan negatif 60/13. Itu sahaja untuk soalan 6. Bagi soalan 8, diberi raja 6 yang menunjukkan sebuah bulatan berjejari 6 cm berpusat di O. Garis lurus misi sepanjang 9 meter merupakan tangent kepada bulatan. Diberi bahawa AB A ke B sama dengan B ke C. Dan panjang lengkap meja AD. Panjang lengkap meja AD untuk ini adalah sama dengan 27.528. So, first sekali dia minta adalah sudut AOD. Sudut AOD dalam radian. So, first sekali untuk cari sudut AOD ini, kita perlu cari sudut di luar ni. So, kita ada nilai S dan kita ada R dia, radius dia, sejari dia. So, kita boleh guna rumus S sama dengan R theta. So, isi S sama dengan 27.528 sama dengan R6 darab sudut. Daripada itu, kita boleh peroleh AOD major yang di luar ni adalah sama dengan 4.588 radian. Kemudian, untuk cari AOD minor yang di dalam yang kita cari sekarang, dan yang kita tolak sudut bulatan 2 pi. So, 2 pi tolak 4.588, kita dapat jawapan 1.695 radian. So, kita dapat jawapan kita untuk soalan A. Untuk soalan B pula, dia suruh cari luas dalam cm cube rantau berlorek. Rantau berlorek adalah ini. So, saya gunakan cara untuk menggunakan luas prisma OXCV. So, kita akan tulis dengan nisbah Y dan tulis dengan nisbah X. So, saya akan menggunakan luas OXCV tolak sektor OXD. So, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari luas AOD. So, first untuk cari luas AOD, kita perlu guna rumus 1/2 R square sin theta. So, R square sin theta kita boleh peroleh dia punya jawapan akan menjadi 17.86. So, ini adalah luas sektor luas segitiga AOD. Okay, so kita dapat cari dia punya luas. So, kemudian dia punya rumus 1/2 AB sin C. So, dari situ kita boleh carilah. Kita ada dia punya sudut sini dia adalah segitiga sama kaki. Kita boleh gunakan rumus tu untuk cari dia punya luas. Kemudian kita boleh cari OY. OY ialah O1 sini. So, kita boleh gunakan rumus 1/2
AB dan A ialah 9 dan B ialah OY. So daripada situ kita boleh dapat OY sini sama dengan 3.969. So daripada situ kita boleh cari YX. This one. So dia hanyalah tolak. So tolak kita akan dapat sebab ini adalah dua jari sama dengan 6. Tolak OY sama dengan 3.969. Kita akan dapat jawapan 2.031 dan XY sama dengan AB dan BC. So sekarang kita tahu BC berapa, kita tahu OX berapa, dan kita tahu CX berapa, iaitu 4.5, 9 bagi 2. So kemudian kita tahu luas untuk nukleus. Bukan prisma, luas untuk luas untuk ini bentuk lah. Luas untuk ini bentuk kita tahu seberapa dia punya luas. Dia punya rumus ialah 1/2 hasil tambah 2 garisan yang selari darab tinggi. So kemudian kita perlu cari luas sektor XOD. So luas sektor XOD kita boleh guna rumus 1/2 R square theta. So kita hanya perlu gunakan R square 6 square theta 0.848. So ini sudah difaktorkan, dia jadi 1/2 dalam kurungan 6 tambah 2.031 hasil tambah 2 garis lari darab 4 dan 5 tinggi. So bagian sini adalah untuk bentuk ini OXCE, dan bagian 1/2 6 square bagi kurungan 0.848 adalah untuk bagian sektor OXD. Tolak kita akan dapat jawapan 2.806. Ini adalah setnya luas. Untuk soalan 10 A, dalam satu soal sedikit yang dijalankan terhadap murid di sebuah sekolah didapati 1 daripada 5 orang murid tidak mempunyai telefon pintar. So daripada sini kita boleh tahu yaitu dia punya P, probability untuk seorang murid tidak mempunyai telefon pintar adalah 1/5. Dan untuk soalan 1 dia minta jika 6 orang murid dipilih secara awak, so 6 ialah dia punya N, dia punya bilangan yang diuji. So ada 6 dipilih secara awak dari sekolah itu, cari kebarangkalian sekurang-kurangnya 3 orang tidak memiliki telefon pintar. So 3 orang tidak memiliki telefon pintar adalah probability yang nomor. So dia adalah sama dengan P dalam kurungan X lebih atau sama dengan 3. Dan itu boleh kita tukar menjadi 1 tolak probability X sama dengan 0, tolak probability X sama dengan 1, tolak probability X sama dengan 2. So ini hanya perlu gunakan rumus dan jawapan yang kita dapat adalah 0.09888. So itu untuk soalan 1. Untuk soalan 2, jika bilangan murid sekolah tersebut ialah 705 orang, hitung sisian piawai bilangan pelajar yang tidak memiliki telefon pintar. So 705 orang ialah dia punya N sekarang. So kita saya tukar. Terus untuk sisian piawai kita hanya perlu gunakan rumus square root N B cube. So hanya masukkan N 705, P 1/5, Q 4/5, dan square root dia sama dengan 10.62. Okey, itu untuk soalan A2. Sekarang untuk B, X ialah pun boleh ubah awak selincar dengan keadaan X. Dia beri ini adalah kebarangkalian normal, dan mean dia tidak dibagi, dan diberikan variance dalam 25. Okay, so first langkah, jika bercakap jika probability X kurang daripada 9 ialah 0.7257, cari nilai mean. So cara untuk buat ni, sekali kita perlu tukarkan X menjadi Z. So tukarkan X menjadi Z, kita akan tukar 9 ni jadi 9 tolak mean per sisian piawai, iaitu square root 25 sama 5. So daripada situ kita boleh dapat nilai Z. So nilai Z, kemudian kita perlu tukar 0.7257 ni sebab dia melebihi minimum yang ada dalam jadual barangkalian normal.
So kita perlu tolak dia dengan 1. So 1 tolak 0.7257, 90 dan 2743. Dan kalau tolak tu di sini pun dia akan berubah, dia akan menjadi lebih daripada Z, lebih daripada 1Z kurang daripada. So, sudah berlaku penolakan. So kemudian kita boleh cari nilai ini dalam jadual perangkalian, dan nilai ini adalah nilai probability. So nilai Z dia adalah 0.60. So daripada situ hanya perlu pindah-pindah dan kita akan dapat jawapan ini sama dengan 6. Okey, itu saja untuk soalan 10. Okey, untuk soalan 11, selesaikan sistem persamaan linear yang berikut. So diberikan 3 persamaan, X adalah Y tambah Z sama dengan 8, 3X tambah 3Y plus 9Z sama dengan negatif 6, dan 7X tolak 2Y tambah 5Z sama dengan 39. So kita perlu selesaikan persamaan ini. So saya mengambil cara kaedah penghapusan. Dia nampak lebih ringkas. So pertama saya ketikkan setiap ini jadi persamaan itu. So saya pindah satu, buat tiga. So first langkah saya buat ialah 2 tambah 9 1. So ini saya lakukan kerana saya ingin menghapuskan Z. So Z nombor sini untuk 2 dia adalah negatif 9, untuk 1 dia adalah 1, untuk persamaan 1 dia adalah 1. So untuk menghapuskan dia kita hanya perlu tambah 9 persamaan 2 ni tambah persamaan 1 didarab dengan 9. So hasil daripada penambahan itu kita dapat 12X tolak 6Y sama dengan 66. So kemudian ini akan dijadikan persamaan 4. Okay. Kemudian saya lakukan ialah 3 tambah 5 per 9 dalam kurungan 2. 5 per 9 persamaan 2. So ini saya lakukan kerana dalam persamaan 3 dia punya nilai adalah 5Z. Persamaan 2 adalah 9Z. So apa yang boleh kita lakukan ialah kita boleh bahagi 9. So 9 bagi 9 mesti darab dia dengan 5. So kita jadi 5 per 9. Kita darab dia dengan 5 per 9. So hasil darab ini adalah 26 per 3X tolak 1 per 3Y sama dengan 107 per 3. Dan ini saya labelkan sebagai persamaan 5. So kita boleh nampak sini dalam persamaan 4 dan 5 Z telah dihapuskan. Okey, kemudian untuk cari seterusnya saya hanya perlu sekarang saya ingin hapuskan Y. Untuk hapuskan Y saya perlu samakan dia. So, untuk samakan dia saya perlu darab persamaan 4 dengan 1 per 18. So 1 per 18 darab 6 dan jadi 1 per 3. So 3 ini sebenarnya tolak. So apabila sudah ditolak nilai this one. Apabila dia sudah ditolak, dia akan dapat 8X sama dengan 32. Dan di sini X dengan nilai pun sudah ditahu sama dengan 4. Lalu kemudian let X dan 4 pindah ke persamaan 4. So pas masuk X pilih persamaan 4 sini, kita akan dapat jawapan dia Y sama dengan 3. Okay, so kita sudah X, kita sudah Y. Pindahkan semua ni ke persamaan dengan 1 kepada 3 ni. Kita pilih persamaan 1, so kita akan ringkas. Dan daripada situ kita boleh dapat Z sama dengan 1. So hasil daripada ini kita boleh dapat jawapan X sama dengan 4, Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 1. Untuk soalan 14, A, selesaikan persamaan 2 per log Y2 sama dengan 4 tambah log 2 yang kurungan Y tambah 5. So, daripada sini, sekali kita perlu samakan semua dia punya log. So log sekarang dia ada Y, dia ada base Y dan ada base 2. So lebih mudah untuk basekan dia jadi nombor yang nombor bulat. So kita perlu tukarkan dia jadi 2. So untuk tukarkan log Y2 ni saya hanya perlu jadikan dia log 2 per log 2Y. So itu adalah first step saya tukar. Kemudian saya juga tukar 2 ni dia menjadi log. So sekarang dia log. Untuk jadikan dia log hanya dengan log 22 dan kuasa bilangan 2. Sebab log 22 tambah 1 ini boleh pindah bawah dan jadi 2. So sama juga dengan nombor 4 sini dan menaikkan dia jadi kuasa log 22 kuasa 4. Dan yang lain dia sama juga masih. Kemudian di sini kita boleh tukar ini kerana so log 2
kuasa 2, kita boleh tolak log 2 kuasa 4. So ini kita boleh, dia akan jadi bahagi. So 2 square 4 bahagi 2 kuasa 4. So kita akan dapat satu nombor. Kemudian ini log 2 per log 2y, kita akan dapat dia akan jadi 1 per log 2y. So log 2y naik ke atas. Kemudian kita ada lagi log 2y tambah 5. So ini dia akan jadi, ini 2 akan turun, dia akan jadi 1. So 2. Dan log 2y dia akan naik ke atas. So log 2y, sini ada 2 drop log 2y. So log 2y dia akan jadi kuasa 2. Okay, kemudian ini log 2y tambah 5. So ini pindah saja dengan jadi tolak, dan tolak dalam log dia akan jadi bahagi. So dia jadi bahagi dengan jadi bentuk macam ini. Y square per y tambah 5 sama dengan 4. So 4 ini ke sini. Ini tidak perlu tukar pun tidak apa-apa juga. Okay, so daripada sini kita hanya perlu sebab kita untuk kasi jadi dia kasi hilang log ni, kita hanya perlu tolak 2 kuasa 4. So kita dapat kita boleh bentukkan satu persamaan kuadratik daripada ini. Dia akan jadi y square tolak 16y tolak 8 sama dengan kosong. So faktorkan dan kita boleh dapat nilai y sama dengan 20 atau negatif 4. So kita akan pilih y sama dengan 20. Kemudian untuk b pula, diberi log a n dengan 1/2 dan dengan 1 over log 24a tolak log a 3/8 tolak 6 log a 3. Okay, so ini log sama, itu bagus. Daripada situ kita boleh ubah-ubah sikit. Sekarang kita ada log 24a. So ini akan menjadi sama. So kita boleh tukar dari log a itu 1 per log 24, log a 24. Dan log a 24 dengan ke atas, log 1 bagi 1 per log a 24 dengan sama log a 24. So dengan ke atas. Kemudian log a sekarang dia jadi 3/8. So 3/8. So kita ada log a 3/8 tolak 6 log a 3. So ini saya sudah bahagikan dia, 3/8 bahagi 3 kuasa 6, kita dapat jawapan 2187/8. So ini log A untuk kedua ini. So selepas itu saya teruskan lagi, saya bahagikan 24 bahagi nilai ini, saya akan dapat 64/729. So ini adalah untuk dia akan jadi log A 64/729, log A n kuasa 2. So boleh hapuskan log A, so sama log A potong-potong, kita dapat n kuasa 2 sama dengan 64/729. So n sama dengan 8/27. Kemudian soalan 2 Pak. Seterusnya jika n sama dengan 2/3, hitung nilai log an. So hanya sebab kita sudah ada n, kita sudah ada so kita sudah ada n, kita hanya perlu masukkan dia jadi log base 2/3 dan dia punya n dan inilah 8/27. So daripada sini kita boleh gunakan, kita boleh tolak ke atas 2/3 x. So kita boleh tahu 8/27 ialah square root 3 bagi persamaan 2/3. So x sama dengan 3,